Assalamualaikum, saya Nabila Sahira binti Muhammad Zuraini bersama rakan saya Nura Zafirah binti Razali ingin membentangkan pembentangan yang bertajuk konsep kepimpinan, iaitu conceptualizing leadership. Okey, kita terus kepada pengenalan. Okey. Konsep kepimpinan mempunyai erti yang luas dan merangkumi berbagai aspek. Di antaranya ialah dari segi status, peranannya sebagai pengurus, perancang dan kepribadian sebagai seorang yang diberi kuasa. Kepimpinan adalah satu konsep yang kompleks kerana tidak terikat dengan penghasilan dan pengekalan arahan tetapi mampu dalam menghasilkan perubahan. Selari dengan peredaran masa, sistem pendidikan memerlukan seseorang pemimpin yang berkaliber dalam mencapai impian dan wawasan negara. Oleh itu, dalam institusi pendidikan adalah sangat penting bagi seorang pengetua di mana gaya kepimpinannya dapat mempengaruhi dan memajukan tahap perubahan dan pelbagai pembaharuan di sekolah. Okay, seterusnya kita pergi kepada definisi kepimpinan. Okay. Definisi kepimpinan menurut Robert Farmer iaitu kepimpinan melibatkan keupayaan dan kekuatan untuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras ke arah satu matlamat dan kebolehan mereka untuk mencapai suatu visi dan misi. Dan menurut Campbell, kepimpinan sebagai satu proses bagi seseorang ketua mendapatkan kerjasama orang bawah ke arah penyempurnaan matlamat tertentu. Manakala definisi kepimpinan masa kini cenderung mengaitkan dengan perbezaan kuasa dan perbezaan peranan. Beberapa pihak melihat kepimpinan sebagai proses kumpulan, manakala ada pula yang melihat kepimpinan sebagai satu seni memperoleh persetujuan, pematuhan dan mendapat kerjasama. Kepimpinan juga dilihat sebagai kebolehan mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi aktiviti-aktiviti kumpulan mereka. Okey, kita lihat kepada apa itu konsep kepimpinan. Okey, menurut sarjana kepimpinan iaitu Barnett, menyifatkan kepimpinan sebagai fenomena sejagat iaitu satu interaksi atau lebih dalam menyusun semula keadaan, persepsi dan jakaan ahli-ahli. Pemimpin adalah ejen perubahan yang bertindak memberi kesan kepada orang lain. Maka, terdapat 12 konsep yang menggambarkan kepimpinan. Okay, yang pertama adalah kepimpinan berfokuskan kepada proses kumpulan. Bermaksud, pemimpin merupakan orang utama yang dirujuk dalam sesuatu perkara. Oleh itu, setiap arahan yang dikeluarkan adalah berdasarkan keperluan pengikut dan kemampuan pengikut dalam melaksanakannya. Seterusnya adalah kepimpinan sebagai personaliti dan kesan. Pemimpin mempunyai pelbagai cara untuk mempengaruhi orang lain. Kebanyakan personaliti yang ada pada pemimpin, tidak semua orang mampu memiliki personaliti tersebut yang mampu memberi kesan impak yang besar terhadap sesuatu organisasi. Seterusnya adalah kepimpinan sebagai seni yang mendorong ketaatan. Pemimpin berupaya dalam mengendalikan pasukan mereka dan menarik perhatian ahli pasukan untuk menurut arahan serta mendorong kepada kesetiaan ahli kepada organisasi tersebut. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai amalan mempengaruhi. Kepimpinan yang berjaya adalah kepimpinan yang mampu melakukan perubahan dan melibatkan sejauh mana kepimpinan mampu mempengaruhi sekaligus berjaya menggerakkan ahli kumpulan. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai satu tindakan dan tingkah laku. Tingkah laku pemimpin membawa maksud pemimpin yang terlibat dalam memberi arahan dan menyeralaskan kerja-kerja pasukan. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai satu bentuk wujudan. Kejayaan pemimpin adalah apabila mereka mampu memberi aspirasi kepada orang ramai. Hal ini dilakukan melalui bentuk wujudan dan bukan secara paksaan ataupun ancaman. Kebanyakan pemimpin menggunakan bentuk wujudan dalam mempengaruhi pengikut mereka. Okey. Seterusnya adalah kepimpinan sebagai satu hubungan kuasa. Ahli teori politik berpendapat kuasa merupakan asas kepada kepimpinan politik. Melalui kuasa, ia mampu mempengaruhi orang ramai dan mengubah sesuatu mengikut persepsi mereka. Namun begitu, hubungan kuasa ini ditolak oleh kebanyakan ahli teori
dalam kepimpinan kerana mampu memberi kesan negatif dalam masyarakat maupun pasukan itu sendiri. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai alat pencapaian matlamat. Okey, fokus kepimpinan adalah untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Melalui itu, pemimpin berperanan dalam mendorong menyeraskan kerja-kerja pasukan mengikut strategi dirangka. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai pendorong interaksi. Okey, faktor persepsi ini menggambarkan faktor pendorong interaksi yang membawa maksud kepimpinan bukan ditakrif sebagai penyebab tindakan kumpulan itu, namun konsep yang diamalkan oleh pemimpin. Kepimpinan yang bagus dilahirkan daripada proses interaksi yang baik antara pemimpin dan ahli kumpulan. Dan seterusnya adalah kepimpinan sebagai peranan yang berbeza-beza. Perbezaan peranan menunjukkan posisi jawatan yang ada dalam setiap organisasi. Setiap individu mempunyai tanggungjawab yang berbeza-beza mengikut tugas yang dijawat. Walau bagaimanapun, pemimpin tidak berada pada satu posisi saja, akan tetapi berperanan dalam pelbagai tugas. Dan akhir sekali adalah kepemimpinan sebagai kombinasi elemen, iaitu satu gabungan elemen kepimpinan, contoh gabungan elemen kuasa dan elemen personality yang mentakrifkan pemimpin transformasi, iaitu sebagai mahir dalam membawa perubahan selaras dengan sikap yang pemimpin yang berani dalam melaksanakan tugas walaupun berdepan dengan pelbagai risiko. Okey, seterusnya kita lihat kepada elemen kepimpinan. Terdapat dua elemen kepimpinan iaitu pengikut dan kesetiaan. Okey, elemen asas proses kepimpinan ialah pengikut. Proses kepimpinan tidak boleh berlaku dengan seorang diri saja, tetapi proses kepimpinan ini memerlukan sekurang-kurangnya dua orang, iaitu seorang pemimpin dan seorang pengikut. Okey, kejayaan dan seterusnya kesetiaan, di mana kejayaan proses kepimpinan bergantung kepada kesetiaan pengikut kepada pemimpin. Dalam usaha mengekalkan kesetiaan mengikut, pemimpin perlu mempunyai visi dan misi yang jelas. Pemimpin hendaklah berkebolehan dalam menyampaikan misi-misi tersebut. Dan seterusnya kita lihat pada ciri-ciri kepimpinan. Okey. Kepimpinan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antaranya ialah menyertai aktiviti yang dijalankan. Okay, menyertai aktiviti yang dijalankan ini membawa maksud pemimpin sentiasa wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun, sama ada aktiviti itu dijalankan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan seterusnya adalah keupayaan menggunakan kuasa. Pemimpin berupaya menggunakan kuasa mereka dalam menggerakkan setiap ahli organisasi untuk bertindak mengikut arahan. Dan pemimpin juga mampu dalam menetapkan matlamat dan menyelaraskan tugas-tugas kepada ahli-ahli pasukan mereka, dan berkebolehan dalam mempengaruhi dan tiada sikap memaksa. Ini bermaksud pemimpin adalah satu proses pengaruh. Sekiranya tanpa pengaruh, maka tidak wujud konsep kepimpinan. Ia adalah proses berterusan, bukan hanya diamalkan apabila keadaan terdesak atau apabila berlakunya krisis. Jadi, tiada proses sikap memaksa seseorang ahli pasukan itu untuk melakukan kerja. Dan akhir sekali adalah menjadi role model atau sumber inspirasi kepada ahli pasukan. Okey, baik. Kita lihat kepada jenis-jenis kepimpinan, iaitu kepimpinan karismatik. Okey, menurut Charles Nakanungo, mentakrifkan kepimpinan karismatik ini ialah pemimpin yang berupaya memotivasikan pekerjanya dan menjadi inspirasi untuk bekerja secara produktif. Dan mereka juga berpendapat kepimpinan karismatik ialah pemimpin yang mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri berkenaan keupayaan mengendalikan masalah, komited terhadap usaha merealisasikan satu visi bagi menambah baik situasi masa hadapan. Dan pemimpin juga berupaya untuk menyampaikan visi dengan jelas, mempunyai perilaku yang luar biasa, menjadi ejen perubahan yang produktif serta sensitif akan keperluan kaki tangan bawahan. Okey, ciri-ciri pemimpin karismatik adalah seorang pemimpin yang berwawasan jelas, bijak menyampaikan wawasan, fokus dalam melaksanakan tanggungjawab dan memahami
kekuatan setiap anggota organisasi. Dan seterusnya adalah kita pergi kepada kepimpinan visionary. Okey. Kepimpinan visionary membawa maksud kemampuan pemimpin dalam menciptakan ataupun mengimplementasikan idea-idea mereka dan mampu mengambil langkah untuk mewujudkannya. Kita dapat beberapa ciri-ciri kepimpinan visionary. Antaranya ialah pemimpin itu mampu menjalankan visi serta mengelola organisasi secara profesional. Seterusnya adalah pemimpin dapat mendapat kepercayaan dari ahli organisasi untuk merealisasikan matlamat yang ditetapkan, dan pemimpin memiliki kemahiran terutamanya dalam usaha untuk memecahkan konflik antara anggota pasukan serta kemampuan dalam menyampaikan sesuatu berlandaskan logik akal dan berstruktur. Dan kepimpinan instructional. Menurut DeVoice, mentarifkan kepimpinan instructional ialah tindakan yang diambil oleh pengetua atau wakilnya bagi mempertingkatkan perkembangan pembelajaran murid-murid dan kepimpinan yang berupaya meningkatkan prestasi pelajar serta menjana kecemerlangan sekolah. Kebanyakan kepimpinan instructional ini diamalkan oleh para pemimpin di institusi pendidikan lah. Kepimpinan instructional merupakan salah satu faktor yang dianggap penentu dalam kejayaan sesebuah sekolah, di mana kepimpinan instructional ini biasanya akan melibatkan dua pihak, iaitu memimpin, contohnya guru besar, pengetua, dan orang yang dipimpin, iaitu guru-guru. Kepimpinan biasanya berlaku apabila seseorang itu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha mencapai suatu objektif tertentu. Seterusnya kita pergi kepada kepimpinan keempat, iaitu kepimpinan tingkah laku. Keberkesanan pemimpin dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu ciri-ciri dan tingkah laku pemimpin. Kegagalan menentukan ciri-ciri kepimpinan menggesa sarjana dan pakar-pakar teori meneroka dengan lebih terperinci berkenaan tingkah laku pemimpin yang berkesan. Banyak kajian mula dijalankan bagi mengenal pasti tingkah laku yang membezakan pemimpin dengan bukan pemimpin. Dalam teori ini, ia berpendapat bahawa pemimpin boleh dibentuk. Satu set tingkah laku pemimpin dinamakan sebagai gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan adalah merujuk kepada tingkah laku tersendiri yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin yang berkedudukan rasmi dalam kepimpinan tertentu. Usaha untuk mengenal pasti tingkah laku kepimpinan yang berbeza telah dijalankan di Universiti Louvain oleh sekumpulan ahli sains. Dari hasil penemuan mereka telah menyatakan 3 gaya kepimpinan untuk menentukan keberkesanan kepimpinan terhadap sikap dan produktiviti pekerja. Antara 3 gaya kepimpinan itu ialah pimpinan autokratik, pemimpinan demokratik dan pemimpinan laissez-faire. Okey, kita pergi satu persatu. Pemimpin autokratik adalah seorang pemimpin yang memberi arahan dan tidak membenarkan mana-mana penyertaan dalam proses membuat keputusan. Mereka menganggap kuasa dan tanggungjawab adalah daripada permulaan sehingga kepada penyelesaian tugas adalah di bawah peranannya. Pemimpin demokratik pula menggalakkan perbincangan kumpulan dalam membuat keputusan. Mereka menggalakkan orang bawahannya untuk meluahkan idea dan pendapat mereka dalam sebarang cadangan. Mereka juga membuka ruang perbincangan untuk melihat kelebihan dan kelemahan idea-idea yang diutarakan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kepimpinan laissez-faire membiarkan kumpulan membuat keputusan sendiri dengan memberikan mereka kebebasan yang menyeluruh. Dalam erti kata lain, mereka tidak mengamalkan konsep kepimpinan terhadap orang bawahannya. Merujuk kepada 3 gaya kepimpinan tersebut, pemimpin gaya kepimpinan demokrasi adalah yang terbaik. Namun, kepimpinan laissez-faire adalah lebih baik daripada kepimpinan autokratik. Namun begitu, kepimpinan autokratik diperlukan ketika kumpulan organisasi masih belum jelas tentang matlamat dan juga tugasan yang perlu dilaksanakan. Sementara kepimpinan laissez-faire pula boleh diamalkan apabila pemimpin berasa yakin dan percaya dengan kebolehan kumpulan organisasi. Seterusnya kita melihat kepada kepimpinan kontingensi. Kepimpinan ini merupakan tingkah laku pemimpin tertentu berkait dengan prestasi dan kepuasan kumpulan organisasi. Pemboleh ubah gaya kepimpinan ini mempunyai 3, iaitu hubungan antara pemimpin dengan ahli, struktur tugas dan kedudukan jawatan.
Model kontingensi federal pada 1967 menyatakan bahawa jika hendak meningkatkan prestasi organisasi, bukan sahaja gaya kepimpinan yang perlu diperbaiki, malah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan juga perlu diberi perhatian. Federal juga menyatakan bahawa walaupun ciri-ciri kepimpinan itu ada pada seseorang, ia akan terdedah kepada kesan persekitaran luaran yang banyak. Oleh itu, ia suka untuk dikenal pasti. Beliau berhujah bahawa berbagai punca boleh memaksa seseorang untuk menjadi pemimpin dan ramai yang tidak berkait dengan sifat-sifat personaliti seorang pemimpin merupakan warisan kepimpinan. Keberkesanan kepimpinan akan menjadi lebih bermanfaat atas alasan bahawa keupayaan untuk memberi motivasi kepada orang lain mungkin bergantung kepada satu atau lebih personaliti. Seorang pemimpin yang berkesan bergantung kepada sejauh mana ia menjadi kumpulan itu lebih produktif. Oleh itu, keberkesanan sifat kepimpinan boleh disebut sebagai sifat personaliti yang konsisten dan boleh diukur. Walau bagaimanapun, tingkah laku yang berkait dengan sifat-sifat ini akan mendedahkan dirinya hanya di bawah keadaan yang sesuai. Seterusnya kita melihat kepada kepimpinan transaksi. Ia dikenali sebagai kepimpinan pengurusan di mana ia memberi tumpuan kepada pengawasan, penorganisasian dan penekanan prestasi. Teori kepimpinan transaksi telah dihuraikan oleh ahli sosiologi iaitu Max Weber dan diterokai oleh Barnett pada awal tahun 1980-an. Kepimpinan transaksi memberi tumpuan kepada mereka yang cuba mencari identiti diri sendiri, objektif masing-masing dan memerlukan kepada satu rundingan berkenaan kepentingan individu lain pada gaya mereka yang tersendiri. Dalam kepimpinan transaksi, ganjaran dan hukuman adalah bergantung kepada prestasi orang bawahan. Pemimpin menganggap hubungan antara pengurus dengan orang bawahannya sebagai pertukaran di mana apabila orang bawahannya berjaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, pemimpin membalasnya dengan sesuatu ganjaran. Apabila orang bawahannya mempamerkan prestasi yang baik, mereka menerima beberapa ganjaran yang positif. Apabila mereka melakukan sesuatu yang merugikan, mereka akan dihukum dengan pelbagai cara. Peraturan prosedur dan standard menjadi satu kepentingan dalam kepimpinan transaksi. Orang bawahan tidak digalakkan untuk menjadi lebih kreatif untuk mencari penyelesaian baru kepada masalah. Kajian telah mendapati bahawa kepimpinan transaksi cenderung untuk menjadi satu pendekatan kepimpinan yang paling berkesan dalam sebarang situasi yang memperlihatkan masalah yang mudah dan jelas. Walau kepimpinan transaksi merupakan pendekatan kepimpinan berkesan dalam setengah keadaan, ia secara umumnya dianggap sebagai tidak mencukupi dan boleh mengelak kedua-dua pemimpin dan pengikut daripada mencapai potensi tertinggi dalam diri mereka. Asal kepimpinan transaksi mempunyai 4 iaitu melakukan terbaik dan dengan perintah yang jelas, pekerja didorong oleh ganjaran dan hukuman, mematuhi arahan pemimpin adalah matlamat utama pengikut dan pengikut dipantau dengan teliti bagi memastikan jangkauan dipenuhi. Kita melihat kepada kepimpinan transformasi iaitu kepimpinan terakhir. Kepimpinan transformasi merupakan pembinaan motivasi dan pencapaian visi yang bersepadu di antara orang bawahan dan pemimpin. Kepimpinan transformasi memberi tumpuan kepada komitmen dan keupayaan organisasi. Komitmen yang tinggi dan matlamat organisasi dan kapasiti yang lebih besar untuk mencapai matlamat dianggap sebagai usaha tambahan dan ia menghasilkan produktiviti yang tinggi. Pendekatan pemimpin transformasi berbeza dengan kepimpinan. Kepimpinan ini merupakan hubungan yang lebih kuat dan kompleks dengan melibatkan orang lain secara tidak langsung meningkatkan pembangunan individu ke tahap yang lebih tinggi sama ada komitmen, dedikasi, motivasi dan juga moral. Melalui proses transformasi, objektif pemimpin dan orang bawahan digabungkan. Dalam kepimpinan transformasi juga, pemimpin dan pengikut bersatu dalam usaha mencapai matlamat yang lebih tinggi pada kedua-dua peringkat yang sama. Merujuk kepada konteks persekolahan, kedua-dua pengetua dan juga guru mahu menjadikan yang terbaik. Kedua-dua mereka mahu membentuk sekolah melalui satu perubahan peningkatan yang baru. Menurut Ledward pada 1994, beliau menyatakan bahawa konsep kepimpinan transformasi melibatkan 8 dimensi, iaitu membina wawasan sekolah, menetapkan matlamat sekolah, menyediakan rangsangan intelektual, memberikan sokongan individu, mempamerkan contoh terbaik dan nilai-nilai penting dalam organisasi, menunjukkan jangkaan prestasi yang tinggi, mewujudkan budaya sekolah yang produktif, membangunkan struktur untuk menggalakkan penyertaan dalam membuat keputusan. Terdapat 4 komponen kepimpinan transformasi iaitu stimulasi intelek,
pertimbangan individu, motivasi, inspirasi dan juga pengaruh idea. Melihat kepada stimulasi intelek, pemimpin transformasi bukan sahaja mencabar status quo, mereka juga menggalakkan kreativiti dalam kalangan pengikut. Pemimpin menggalakkan pengikutnya untuk meneroka teknik-teknik baru untuk belajar. Manakala pertimbangan individu merupakan transformasi kepimpinan yang melibatkan sokongan, penawaran dan galakan kepada pengikut individu. Dalam usaha untuk memupuk hubungan yang menyokong, pemimpin transformasi menggalakkan saluran komunikasi terbuka supaya mengikut berasa bebas untuk berkongsi idea dan juga supaya pemimpin boleh menawarkan pengiktirafan secara langsung kepada setiap pengikut yang memberi sumbangan. Manakala bagi komponen motivasi inspirasi pula, pemimpin transformasi mempunyai visi yang jelas bahawa mereka mampu untuk menyuarakan kepada pengikut. Pemimpin-pemimpin ini juga dapat membantu pengikut untuk mengalami semangat yang sama dan motivasi untuk memenuhi matlamat itu. Manakala komponen terakhir iaitu pengaruh idea. Pemimpin transformasi berfungsi sebagai model dan peranan untuk pengikutnya. Kerana pengikut yang amanah dan menghormati pemimpin, mereka mencontohi individu dalam mendalami cita-cita. Okey, seterusnya kita melihat kepada dimensi kepimpinan. Kepimpinan merupakan ciri-ciri pribadi dan personaliti tertentu. Kepimpinan merupakan suatu ilmu dan kemahiran yang dapat dipelajari, dilatih dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Dipercayai bahawa sesiapa sahaja dapat menjadi pemimpin asalkan dipercaya pada dirinya sendiri dan mahu belajar. Skisher dan Jensen pada 2007 menyatakan bahawa kepimpinan boleh dinilai dan diterangkan dalam 4 dimensi iaitu skill, skop, keberkesanan, nilai dan nilai normatif. Okey, kita melihat pada skill. Merujuk skill ialah mengukur the magnitude of the vision. Contohnya, hasil yang akan dikeluarkan tidak kira sekecil mana visi hinggalah sebesar-besar visi. Perbezaan hanya terletak pada saiz visi atau cabaran seseorang dan kumpulan untuk mengambil keputusan. Okey, skop pula merujuk kepada ukuran the magnitude of the effort, iaitu sumber-sumber yang diperlukan untuk mengeluarkan hasil yang boleh certify the vision. Manakala keberkesanan pula merujuk kepada pengukuran keputusan sebenar bila dibandingkan hasil yang diharapkan dan juga sumber sebenar diperlukan bagi menghasilkan keputusan tersebut. Okey, dan yang terakhir ialah nilai normatif. Adalah merupakan sesuatu yang dapat diterima visi atau keputusan yang sepatutnya dihasilkan dan hasil sebenar telah dikeluarkan. Dengan kata lain, hasil sebenar yang dikeluarkan telah dicapai ataupun tidak. Okey, seterusnya kita melihat kepada kepentingan kepimpinan. Kepimpinan amat penting untuk kejayaan sesebuah organisasi. Pengurus amat diperlukan untuk merancang, mengelola atur, mengarah dan juga mengawal kerja dan perjalanan sesebuah organisasi. Namun begitu, peranan utama pengurus adalah untuk mempengaruhi orang bawahannya bekerja untuk mencapai objektif organisasi. Seorang pengurus yang bijak sekalipun tidak akan berjaya sekiranya bila tidak dapat mempengaruhi orang bawahannya mengikut arahan dan menjalankan kerja masing-masing untuk mencapai objektif kerja mereka yang tersendiri. Dengan kata lain, pengurus ialah pemimpin bagi para pekerjanya. Pemimpin juga merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memberitahu kaki tangan orang bawahannya tentang rancangan yang dilaksanakan serta strategi untuk mencapainya. Pemimpin hendaklah membuat senarai tugas yang telah dipersetujui dan kemudian memberitahu dengan jelas fungsi-fungsi mereka. Pemimpin juga perlu mengubah suai perancangan jika perlu apabila terdapat konflik macam untuk menilaikan hasil serta menyesuaikan rancangan dalam keadaan semasa. Melalui proses ini, pemimpin berperanan memastikan kepuasan individu dan matlamat organisasi tercapai. Pemimpin berperanan membantu pekerja melalui peranan-peranan mereka seperti memberi kepuasan bekerja, menyelesaikan masalah, memuji dan mengkritik, memberi bimbingan dan tunjuk ajar, memberi sokongan moral, menentukan kriteria serta piawaian prestasi dan juga mendorong ke arah pencapaian matlamat. Dalam konteks yang lebih detail, kepimpinan merupakan satu amalan yang menyebabkan ia bertanggungjawab dengan autoriti yang sah. Okey, seterusnya, seorang pengurus yang memimpin sesebuah unit jabatan dan organisasi, ia merupakan individu yang diberi amanah untuk menjalankan tugasan dan juga bukannya untuk diberi peluang untuk mencipta dan memperluaskan kuasa mereka.
Okey, kita melihat kepada fungsi kepimpinan pula. Fungsi utama seorang pemimpin ialah untuk mengubah cita visi dan misi organisasi yang dipimpinnya serta mencipta strategi-strategi bagi mencapainya. Jadi, seorang pemimpin menentukan tuju arah masa depan organisasinya. Cabaran utama yang dihadapi biasanya hendaklah mempengaruhi individu yang dipimpinnya supaya menyokong visi, misi, strategi yang digubahnya itu. Pemimpin wujud untuk mencipta dan menangani perubahan. Pemimpin mempunyai keupayaan bagi mendorong dan mempengaruhi individu-individu lain. Jadi dia akan mendorong, menggalakkan dan juga merangsang serta melatih manusia. Mereka juga sibuk dalam menilai dan juga memberi ganjaran kepada individu di bawahannya. Pemimpin bermakna menjadikan diri mereka sumber ilham dan juga sumber semangat bagi manusia lain. Pemimpin mempunyai keupayaan bagi mendorong dan juga mempengaruhi individu-individu lain di bawahannya. John Adler telah mengemukakan teori action-centered leadership. Dalam setiap kumpulan tertentu, seseorang akan memainkan peranan sebagai seorang pemimpin. Fungsi dan tanggungjawab kepimpinan, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pemimpin itu adalah ciri-ciri yang ada pada kumpulan pemimpin yang dipimpinnya. Okey, jadi terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perhubungan antara seorang pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya. Iaitu yang pertama, ciri-ciri peribadi seorang pemimpin. Yang kedua, sikap, keperluan dan juga ciri-ciri peribadi mereka yang dipimpin. Ketiga, sifat-sifat organisasi yang dipimpin seperti matlamat penubuhan, struktur, tugas-tugas yang dilaksanakan. Manakala yang terakhir ialah persekitaran sosial, ekonomi dan juga politik yang ada. Kesimpulan keseluruhannya, kepimpinan adalah satu proses seseorang individu mempengaruhi anggota-anggota lain di dalam kumpulannya ke arah mencapai tujuan dan matlamat organisasi. Dengan kata lain, kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh yang mana seseorang pemimpin itu berjaya mempengaruhi orang bawahannya dengan mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Seorang pemimpin mempunyai teknik-teknik yang dapat digunakan bagi mengubah sikap dan tingkah laku individu yang lain. Teknik-teknik yang digunakan tidak perlu memaksa orang bawahannya supaya berubah. Mereka yang dipengaruhi supaya berubah masih dapat memilih sama ada mahu berubah ataupun tidak mahu berubah. Kepimpinan tidak dapat lari daripada konsep pemimpin dan pengikut. Tanpa pengikut maka tidak berlakulah kepimpinan. Setiap pemimpin ada pengikutnya dan yang memberi taat setia kepada pemimpin mereka. Hal ini berkait secara langsung dengan ciri-ciri kepimpinan yang mudah diterima oleh pengikut. Kepimpinan mempunyai ciri yang mudah disukai oleh orang bawahannya, memudahkan mereka mempengaruhi orang bawahan mengubah sikap, pemikiran dan juga tingkah laku mereka. Peranan pemimpin ini sangat besar kepada sesebuah organisasi dan juga kumpulan. Pemimpin inilah yang berfungsi dalam mengubah visi dan misi organisasi serta mencipta strategi bagi mencapainya. Para pemimpin inilah yang menentukan tuju arah masa depan organisasinya. Sekian perbentangan daripada kami berdua. Terima kasih.